Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadha'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey. Yang dihormati Ketua Guru Pembimbing PPIM SMK Bako Cikgu Hajah Nur Fadilah binti Nazam, guru-guru PPIM SMK Bako serta puteri-puteri PPIM yang dikasihi sekalian. Okey, semua sihat. Saya harap semua kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sekarang ni kita tengah bergelut dengan pandemik COVID-19 ini. Jaga diri, patuhi SOP, duduk rumah sama-sama untuk kita bantu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, supaya kita dapat bertemu semula secara fizikal dan kita dapat mengadakan aktiviti bersama-sama. Aktiviti perjumpaan kita kali ini, kita hanya bersemuka secara maya dan berharap tidak menjadi penghalang menjadi muslimah yang berjaya. Okey, jadinya hari ini sesi perkongsian kita bersama puteri-puteri PPIM SMK Bako dengan tajuknya adalah bagaimana menjadi muslimah yang berjaya dalam konteks sosial media. Sebelum kita kupas lebih lanjut mengenai tajuk kita bagaimana untuk menjadi muslimah yang berjaya dalam konteks sosial media, sebelum itu kita kena tahu dulu apa itu sosial media. Okey, sosial media adalah satu platform untuk menghubungkan manusia, kita semua, untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Okey, betul tanpa dibatasi ruang dan waktu maksudnya di mana-mana kita boleh buat. Okey, dekat Malaysia boleh, dekat luar negara boleh. Maksud dekat sini di bilik boleh, di dapur boleh, tanpa ruang, tanpa batasi ruang dan waktu. Waktu pagi, petang, siang, malam, ya. Okey. Social media ni terbahagi kepada tiga. Okey, yang pertama adalah social network, iaitu jaringan sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, tempat kita bersosial dengan kawan-kawan kita, dengan family kita. Ya, sebab zaman pandemik COVID-19 ni kita duduk kat rumah saja. Kita berkomunikasi dengan keluarga kita melalui social network ni. Okey, contohnya seperti hari raya hari tu. Okey, hari raya kita tak dapat nak balik kampung. Kita tak dapat balik kampung, jadi kita pun ber-WhatsApp, video call dengan keluarga kita, ya. Kita sama-sama nyanyi lagu hari raya, ya, dan bergembira. Okey, yang kedua adalah discuss network, iaitu jaringan untuk kita berbincang atau berdiskusi seperti Google Classroom, Google Meet ataupun Skype. Macam tu okey. Discuss network ni sangat dekat dengan diri kita sebagai pelajar, sebagai guru. Kerana apa? Okey, sekarang ni kita ber-PDPR di rumah. PDPR di rumah. Jadi medan ini adalah medan untuk kita belajar dan menuntut ilmu daripada cikgu kita. Seperti kan Google Classroom, kita bersemuka dengan guru kita secara maya. Okey. Selain daripada itu juga Google Meet boleh. Kadang-kadang cikgu kita bagi soalan kat kita melalui Google Doc ke, WhatsApp. Okey, seterusnya adalah share network, iaitu jaringan perkongsian. Jaringan untuk berkongsi. Okey, contohnya adalah YouTube, Slideshare. YouTube ni kadang-kadang tempat perkongsian. Contohnya perkongsian tips-tips, info-info, seperti ceramah-ceramah agama, perkongsian apa-apa je lah mengenai keagamaan ke ekonomi untuk pengetahuan kita. Kebaikan sosial media ni, okey, ada banyak sosial media kebaikan dia. Okey, antaranya lagi-lagi zaman sekarang
zaman dah setahun COVID-19 melanda dunia ni. Okey, dekat social media juga kita dapat suapan-suapan berita, info-info dan tips-tips. Okey, contohnya adalah berita-berita terkini mengenai COVID-19, ya. Tips-tips contohnya paling dekat dengan pelajar sekarang lah, iaitu aplikasi TikTok. Betul tak? Ramai saya dengar ramai yang ada aplikasi TikTok ni. Okey, aplikasi TikTok ni tak salah sebenarnya. Okey, yang salah adalah cara penggunaan kamu. Macam mana kamu menggunakan TikTok itu. Okey, kan nak jadi muslimah yang berjaya kan? Macam mana kita nak menjadikan TikTok tu sebagai medan kita untuk berjaya dalam social media. Okey, contohnya kita bagi tips ke dekat TikTok. Okey, tips-tips untuk menyimpan sayur dengan baik. Sekarang kan zaman pandemik kan, semua beli barang bahan mentah awal kan. Macam mana? Lepas tu ada yang bagi juga tips-tips untuk belajar dengan berkesan semasa PDPR. Ada. Jadi kan itu untuk awak mendapatkan tips-tips ataupun info-info yang berguna. Okey, di samping kebaikan, social media juga ada keburukannya. Okey, keburukannya kadang-kadang kita ni kita ni gagal mengawal nafsu kita. Dekat media sosial kita ni nak tayang kemewahan kita. Okey, kat situ kita mendedahkan aurat kita, dekat situ kita sebar perkara-perkara lara, kita share-share benda yang tak sepatutnya. Itu keburukannya. Bila kita share-share benda yang tidak berfaedah, jadi orang pun tengok benda yang berfaedah. Jadi semua tu hanya sia-sia, tak ada manfaat. Tak ada manfaatnya. Okey. Bahkan keburukannya adalah apa? Membuang masa. Okey, bila ada manfaat dan keburukan tadi, kita kena bijak dalam mengendali social media ini. Okey, perkara pertama insya-Allah boleh menjadikan kita sebagai muslimah yang berjaya dalam konteks social media ini okey, adalah dakwah. Kita boleh jadikan social media ini adalah sebagai dakwah digital alam maya kita. Okey, bagaimana? Dalam konsep dakwah ada konsep da'i dan mad'u. Okey, da'i dan mad'u. Okey, apa maksud da'i? Da'i adalah pendakwah, orang yang berdakwah. Mad'u maksudnya adalah orang yang didakwah. Kan kalau pendakwah mestilah ada orang yang didakwah kan? Betul tak? Okey, bagaimana kita nak gunakan social media ini sebagai dakwah kita? Okey, contohnya bagaimana kita nak berdakwah lah. Okey, contohnya adalah kita boleh share page-page ustaz-ustaz ataupun di Instagram kita kan, di YouTube kita boleh share ni masalah-masalah tentang agama untuk memberi pencerahan kepada masyarakat ataupun kawan-kawan ke tentang sesuatu masalah agama ya. Okey, contohnya adalah solat ke puasa, kita ragu-ragu. Kadang-kadang ada satu perkara tu yang kita sepatutnya tahu tapi kita tak tahu kan. Okey, melalui cara itu kita boleh bagi tahu kat semua orang dan semua orang pun tahu mengenai perkara tersebut. Kenapa kita perlu menjadi pendakwah? Kerana untuk sumbangkan kepada agama kita, okey. Dan juga Nabi menganjurkan kita untuk kita menyampaikan dakwah. Hadis Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Contohnya pasal solat ke, ajak kawan-kawan solat. Yang jarang solat tu ajak kawan-kawan puasa. Okey, dan keluarga pun boleh. Kadang-kadang dalam family kita ada yang tak solat, ada yang tak puasa. Mana tahu selepas tengok post-post ataupun posting-posting kita yang kita share pasal solat dan puasa tu, mereka pun terikut sekali. Mereka rasa terbuka hati nak mengerjakan ibadah tersebut, ibadah wajib tersebut. Selain kita menjadi pendakwah, kita juga boleh menjadi mad'u, iaitu orang yang didakwah. Okey, orang yang didakwah ni konsepnya adalah kita menerima ajaran ataupun ajakan daripada pendakwah. Okey, kita kalau dah menjadi orang yang didakwah, janganlah kita
oh aku tahu semua tu, oh tak payah, tak payah cakap aku tahu semua tu. Tak, kita orang dakwah, kita masih lagi iman kita turun naik. Bila orang yang nak dakwah kita, maksudnya Allah sayang kita. Allah sayang kita, kenapa? Allah nak selalu kita charge bateri supaya iman kita sentiasa naik. Macam tu. Okey, kita manusia, iman kita turun naik. Untuk iman kita sentiasa kukuh lah kan, maksudnya kita sentiasa kukuhkan iman kita supaya tidak terkeluar daripada landasan Islam. Dakwah juga satu pelaburan yang sangat menguntungkan di akhirat nanti. Mana tahu bila cek buka amalan kita penuh dengan dakwah-dakwah kita yang kita pernah lakukan semasa hidup. Maka kat situ kita pun kadang-kadang mana aku dapat semua ni. Tengok balik buku amalan kita masa hari-hari hari perhitungan nanti kan. Oh, dulu buat dakwah ni. Orang lain pun ikut. Jadi pahala tu berganda. Bila berganda, boleh memberatkan al-mizan kita sebelah kanan. Kalau sebelah kiri dosa, sebelah kanan kebaikan, pahala yang kita dah buat. Okay, alright. Okay, nampak tak bagaimana dakwah ni insya-Allah menjadi usaha kita menjadi muslimah yang berjaya dalam konteks social media. Okay, yang kedua, perkara insya-Allah yang boleh menjadikan kita seorang muslimah yang berjaya dalam konteks social media. Okey, iaitu aurat. Ini aurat ni bukan satu perkara yang jarang kita dengar. Selalu kita dengar ustaz-ustazah kita dekat sekolah, cikgu-cikgu kita, mak kita, ayah kita selalu pesan kat kita, jaga aurat. Okey, tapi memang betul. Usaha kita nak menjadi muslimah yang berjaya ni, kita kena jaga aurat kita. Okey, apa itu aurat? Aurat adalah bahagian anggota tubuh badan kita ni yang wajib ditutup dan dilindungi daripada dilihat oleh orang bukan mahram ataupun ajnabi. Maksud ajnabi ini adalah lelaki yang kamu boleh kahwini. Orang yang tak boleh lihat aurat kamu, orang bukan mahram ni, awak boleh kahwin dengan dia. Okey, contohnya lah kita dengan kawan kita, mana ada pertalian kan, kita dengan adik-beradik lain. Adik-beradik ada pertalian, tak boleh berkahwin kan. Itu bukan ajnabi kita. Okey, kita sebagai muslimah ni, okey, macam mana aurat kita? Dari mana sampai mana aurat kita? Okey, kalau kita dengan lelaki yang bukan mahram, okey, seluruh tubuh badan kita kecuali muka dan tapak tangan. Okey, kita kena jaga setiap inci aurat kita, kena jaga. Okey, dalam konteks social media, okey, kita nak jadi muslimah yang berjaya ni, okey, muslimah yang baik. Okey, setiap kalau kita nak buat post ke, kita nak share apa-apa ke, pastikan aurat kita terjaga. Pastikan tak ada rambut yang nampak, okey, baju tak jarang, baju tak ketat, okey, longgar, tudung melebihi dada. InsyaAllah Allah jaga kita sebab kita jaga diri kita. Okey, selain itu okey, bila kita cakap pasal aurat ni, kita jaga aurat diri kita, kita pun kena jaga aurat orang lain juga. Jangan senang-senang post dekat Instagram, dekat Facebook aurat kawan awak. Itu ramai yang awak selepas pandang. Kadang-kadang aurat ni awak jaga aurat awak je, tapi aurat orang lain awak tak jaga. Macam mana tu? Itu dah jadi satu dosa. Kenapa awak dah dedahkan aurat kawan awak tu? Sepatutnya kena jaga aurat sama-sama lah. Okey, kenapa kita kena tutup aurat di sosial media? Yang pertama adalah kita nak jaga maruah kita. Okey, kita sebagai muslimah, kita kena jaga aurat kita. Okey, jaga maruah ibu ayah kita anak mereka, Okey, lagipun aurat ini wajib ditutup. Sebab apa tadi? Sebab apa? Untuk melindungi diri kita dan maruah kita. Aurat ni bila kadang-kadang kita tengok dekat sosial media, ramai yang dedahkan aurat ni sebab apa sebenarnya? Mereka nak cari perhatian. Betul tak? Mencari perhatian. Okey,
haram berdosa bila mendedahkan aurat tu. Okey, contoh yang kita boleh buat orang yang yang selalu mendedahkan aurat ni, kadang-kadang lelaki ataupun yang mereka boleh save gambar untuk puaskan nafsu mereka. Ada pernah berlaku sebab itulah Islam sangat jaga aurat ini. Tolong puteri-puteri sekalian, kita nak jadi muslimah yang berjaya ni, jaga aurat ni yang nampak hanya muka dan tapak tangan. Sebelum ini saya pernah tengok satu posting mengenai ada sekumpulan remaja sekolah menggunakan aplikasi TikTok mereka untuk membuat satu tarian ataupun mereka bergelek-gelek. Itu tak betul aurat ini bukan saja mengenai pemakaian kita. Cara kita post, menarik perhatian ke tak, itu juga aurat. Kenapa? Kalau kita menutup aurat sekalipun, tapi kita buat post yang menarik perhatian ajnabi, bergelek sana bergelek sini, macam-macam gaya dah, itu pun tak boleh. Saya nak pesan kat puteri-puteri sekalian, jaga diri, jaga aurat tu, gunakan elok-elok. Ada saya punya student yang menggunakan aplikasi TikTok tu untuk buat video, untuk dia buat PDPR lah. Contohnya ciri-ciri orang yang beriman, dia membuat melalui TikTok. Cantik. Saya seronok tengok. Nanti kita akan share. InsyaAllah dengan menutup aurat dengan sempurna ni, InsyaAllah boleh menjadikan kita seorang muslimah yang berjaya dalam konteks social media. Selepas ini tengok balik post-post awak yang lama tu, awak tutup aurat ke tak? Kalau ada, padam terus. Kalau kalau awak nak post juga gambar tu, tutup aurat tu, awak boleh blurkan ke, jangan dedahkan. Jangan sampai menarik perhatian. Kita sama-sama ni nak jadi muslimah yang berjaya. Kita pergi kepada perkara ketiga untuk dalam usaha kita untuk menjadi muslimah yang berjaya dalam konteks social media ni, adalah kita elakkan diri daripada fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah ni adalah tuduhan yang diada-adakan untuk menjatuhkan ataupun memburukkan seseorang. Kenapa saya nak kaitkan fitnah ni dengan social media? Kenapa? Sebab sekarang ni walaupun kita duduk dekat rumah, fitnah sangat aktif dalam social media. Macam mana benda tu boleh berlaku? Kerana kadang-kadang kita tekan butang share, kita share pasal seseorang itu, keburukan seseorang itu di media sosial tanpa selidik dahulu betul ataupun tidak. Sebab itulah Islam amalkan tabayyun. Apa itu tabayyun? Tabayyun itu adalah kita selidik dahulu. Setelah menerima sesuatu berita tu, kita selidik dulu betul ataupun salah. Saya nak bagi satu contoh yang paling dekat dengan kita sekarang, iaitu berkaitan dengan pandemik COVID-19 ni, iaitu pasal vaksin. Ramai yang share tentang keburukan vaksin ni. Jangan ambil vaksin, jangan pergi vaksin, nanti pernah saya baca nanti dalam 2 tahun kamu boleh mati. Vaksin ni sebelum diedar-edar ataupun dikeluarkan, mereka banyak buat ujian terlebih dahulu. Bukan senang-senang nak keluarkan sesuatu ubat ataupun vaksin ni. Bila kita share dekat social media, vaksin ni ini buruk, tak boleh, maknanya sudah jatuh fitnah. Kenapa? Benda tu tak betul pun. Bahkan vaksin ni insya-Allah boleh bagi manfaat kepada kita. Macam mana usaha untuk mengurangkan kebolehjangkitan COVID-19 tu selain itu fitnah ni sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Kenapa? Melalui fitnah ni boleh menghancurkan individu. Kenapa saya cakap macam tu? Contohnya kalau kita post ataupun kita share dekat social media tentang seseorang, keburukan seseorang itu, dia pun malu, dia down, sampai
boleh membunuh diri. Kan? Sangat bahaya bunuh diri. Kenapa? Tertekan. Bila awak post tu dia tertekan, orang asyik kecam dia. Okay? Sangat bahaya. Jadi bila seseorang itu bunuh diri, mestilah ada kesannya, kesan kepada keluarga, kesan kepada masyarakat, kesan kepada orang yang post tu, yang share tu, betul tak? Sebab itulah jaga diri kita daripada fitnah. Okay? Jauhi diri kita memfitnah orang dan difitnah. Sebab itulah Nabi berpesan kepada kita, hafaz. Barang siapa yang menghafaz 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, insya-Allah pasti akan dipelihara daripada fitnah Dajjal. Ingat, fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar dalam sejarah Islam. Ya, okey. InsyaAllah bila kita menjaga diri kita daripada fitnah, insyaAllah usaha kita menjadi muslimah yang berjaya dalam konteks sosial media berjaya, insyaAllah. Okey, yang keempat iaitu bagaimana usaha kita untuk menjadi muslimah yang berjaya dalam konteks sosial media, iaitu aib. Aib. Okey. Aib ni kita jaga aib. Jaga aib. Apa itu aib? Selalu kita dengar, aib. Okey, aib maksudnya adalah celah ataupun kelemahan yang ada pada diri kita. Kita semua manusia ada aib tersendiri. Sebab itulah kita kena jaga aib kita dan jangan aibkan orang. Okey. Bagaimana kita nak jaga aib ni dalam konteks sosial media ni Okey. Yang pertama adalah Ustazah nak bagi contoh seperti cara menegur. Okey, bila seseorang itu buat kesalahan, kita kena tegur dengan cara yang berhikmah. Okey, bila kita nak menyampaikan mesej teguran itu, hendaklah dengan cara yang betul. Kita niat nak tegur dia untuk bantu dia, sedar kesalahan dia, jangan ulangi kesalahan tersebut. Kita sampaikan mesej dengan betul dan dengan cara yang betul. Cara yang betul itu adalah akhlak. Akhlak itulah yang melambangkan kita, akhlak yang baik melambangkan kita seorang muslimah yang berjaya dalam konteks sosial media. Kenapa? Bila kita menegur seseorang itu di sosial media, jangan sampai menjatuhkan maruah, jangan sampai orang tahu aib dia. Bila tahu seseorang itu buat silap, boleh tegur secara personal ke, jangan sampai di khalayak ramai. Boleh menjatuhkan maruah dia. Sebab apa? Sebab itu silap dia, itu kelemahan dia, itu aib dia. Kita kena tutup. Ingat kalau kita jaga aib kita, Allah jaga aib kita. Kalau kita buka aib orang lain, Allah akan buka aib kita walaupun dekat rumah kita sendiri. Contohnya kalau kita post dekat social media, kita bagi tahu tentang orang lain dekat social media, dekat Instagram, dekat Facebook, dia ni macam ni, tak baik dia ni. Itu aib dia, awak sudah dikira membuka aib orang tersebut. Ingat pesan kita jaga aib kita, jaga aib orang lain juga. Untuk menjadi muslimah yang berjaya dalam konteks sosial media, gunakan sosial media tersebut dengan sebaiknya. Jaga aib di media sosial. Okey, dengan 4 perkara yang saya dah kongsikan tadi, insya-Allah usaha kita untuk menjadi muslimah yang berjaya dalam konteks sosial media ni berhasil. Okey, kita sama-sama tingkatkan diri kita. Sebelum saya akhiri, harapan saya apa yang kita dah kongsikan tadi, saya harap tidak berhenti di sini saja. Share kepada kawan-kawan awak, bagi tahu dekat kawan awak. Macam mana kita nak jadi muslimah yang berjaya dalam sosial media ni. Kenapa? Sosial media ni sangat dekat dengan kita sekarang, sebab kita tidak boleh bersosial kat luar. Jadi kita bersosial dalam media. Betul tak? Okey. Saya pun harap kamu sampaikan kepada orang lain untuk bersama-sama menjadi muslimah yang berjaya di dunia dan akhirat. Bukan di dunia saja, di akhirat pun sama. Okey. Sejuk perut ibu awak mengandung Okey, dan saya harap semua ambil manfaat dengan menggunakan social media dengan sebaik-baiknya dan dengan bijak.
Dan juga sekarang ini musim PDPR ya. Okey, insya-Allah tak lama lagi buka sekolah. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan masa, manfaatkan masa dengan baik. Beri komitmen kepada PDPR. Okey, jangan biarkan cikgu seorang dalam grup tu. Okey, kadang-kadang ada 5 orang saja, 4 orang saja dalam grup PDPR yang respon. Okey, tolong ya, pesan kepada kawan-kawan lain. Kita nak berjaya ni. Kita nak jadi muslimah yang berjaya ni, puteri-puteri ya. Okey, kita kena semangat. Kita kena semangat. Yang pertama apa dulu kita buat? Kita kena pasang niat dulu. Okey, pasang niat. Kita nak menjadikan diri kita lebih baik. Okey, orang lain tidak boleh menjadikan kita lebih baik tau, melainkan kita yang menjadikan diri kita ni lebih baik dengan bantuan orang lain. Kalau orang lain nak cuba pun, nak macam mana pun nak buat kita jadi baik, tapi kalau diri kita tak nak, tak boleh juga. Yang penting diri dulu. Okay, niat diri, pasang niat. Pasang niat dalam diri kita. Kita nak getting better ni. Kita nak jadi yang lebih baik ni. Bila niat tak cukup niat saja kita kena buat action. Kita kena buat. Okey, contohnya sekarang ni awak mula tutup aurat, jangan dedahkan aurat kita Kita sangat mahal, wanita yang sangat mahal. Tunjukkan diri kita yang sangat mahal Ingat puteri-puteri, kamu, kita semua adalah bidadari syurga Okey, kita kena dari sekarang kita kena berusaha menjadi muslimah yang berjaya. Sepanjang PDPR sekarang ni, jaga diri jangan keluar. Okey, jangan merayu-rayu, duduk rumah saja. Okey, fokus, tolong family. Okey, join PDPR Maka berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini Okey, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri sesi perkongsian kita pada hari ini, terdapat 3 soalan kuis yang anda akan jawab dan hantar kepada Ketua Guru Pembimbing PPIM SMK Bako. Puteri yang cepat hantar jawapan yang tepat, dia yang dapat. Soalan pertama, berikan 4 cara untuk menjadi muslimah yang berjaya dalam konteks media sosial yang ditunjukkan dalam video tadi. Soalan kedua, apakah maksud mad'u? Soalan ketiga, berikan 1 contoh cara berdakwah dalam sosial media. Semoga berjaya.